Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ustaz nak terangkan tentang bahagian kedua daripada buku itu, iaitu Al-Qawaid. Selepas kita tahu tentang teks tadi, sekarang ni kita nak belajar pula tentang Qawaid. Qawaid setakat mana yang kita dah belajar hari ini. Jadi kita nak ulang kaji dulu sebelum kita masuk kepada bab yang baru. Baik. Jadi Qawaid yang pertama sekali kita belajar dalam buku bahasa Arab satu tu namanya adalah kalimah. Ini benda pertama yang kita belajar di dalam buku tu adalah kalimah. Mana kita nak tahu tentang kalimah ni, kita kena buka buku bahasa Arab 1. Refer balik buku bahasa Arab 1 itu daripada bab 1 tu, bab 1 kita terus kepada lepas daripada teks latihan, dia akan jumpa satu benda yang dinamakan dengan qawaid. Qawaid ni di sini kalimah. Kalimah ada 3, isim, fa'il dan juga harf. Jadi boleh ulang kaji balik. Seterusnya kita belajar pula kalimah tadi terbahagi kepada 3. Yang pertama isim, yang kedua fa'il, dan juga yang ketiga kita panggil harf. Harf, isim, fa'il dan juga harf. Baik. Jadi setelah kita kenal apa itu isim, kata nama, fa'il kata kerja, harf kata tugas, dan kita boleh bezakan dia. Okey, kita akan belajar pada bab yang kedua pula bagaimana membezakan mereka. Baik. Yang pertama sekali caranya kita nak bezakan isim, fa'il dan harf, caranya adalah dengan cara kita tahu makna, kan? Jadi kalau kita tahu makna dia kerusi, confirm lah dia kata nama. Tapi kalau kita tahu makna dia berjalan, jadi automatically dia adalah kata kerja. Baik. Kalau selain daripada itu, katakanlah kita tak tahu makna, jadi kita juga boleh bezakan isim, fa'il dan harf dengan cara mengenal tanda-tanda yang ada pada perkataan itu. Contohnya datang perkataan kepada kita, okey, yang ni pada bab yang kedua, qawaid bab yang kedua. Okey, contohnya datang perkataan kepada kita alif lam, at-talibu. Jadi automatically kalau ada alif lam dia termasuk di bawah isim. Kalau ada tanwin juga isim, ada harfun nida, ada ya di sini, jadi selepas daripada harfun nida itu juga adalah isim. And yang ni juga kita dah belajar fi'il bagaimana, harf bagaimana. Baik, seterusnya. Okey, habis daripada bab ni, kita akan belajar pula tentang, kita buka pula bab yang ketiga. Bab yang ketiga cari pula qawaidnya. Mana qawaid bab ketiga? Okay, kita jumpa. Adalah tentang isim, al-ismul muzakkar wal muannas. Apa itu isim muzakkar dan juga muannas? Okey. Okey, isim kat sini kita belajar isim ada 2. Yang pertama muzakkar dan yang kedua muannas. Okey, itu pembahagian dia. Jadi semua kata nama dalam bahasa Arab mesti salah satu daripada 2, iaitu muzakkar atau muannas. Okey. Kalau lelaki dalam kategori muzakkar, kalau perempuan dalam kategori muannas. Tapi bukan mesti orang je kata nama ni. Kata nama ni juga boleh benda macam kursi. Kursiyun. Kursi dalam muzakkar ke muannas? Di dalam muzakkar. Setelah kita kenal muzakkar mana satu, muannas mana satu, banyak tajuk muzakkar muannas ni. Selain daripada kita tahu kategorinya, lelaki, perempuan, ada tak ada ta marbutah, ada ta marbutah, dia juga. Okay, kalau kita tengok bab yang seterusnya, kita boleh tengok ada lagi tanda-tanda muannas yang lain. Contohnya kalau ada alif hamzah di belakang ini, kita consider dia muannas. Jadi muannas tu bukan mesti perempuan sahaja, ataupun ada ta marbutah sahaja. Ada alif hamzah juga, ataupun kita namakan alif mamdudah juga dikira muannas. Ada yang macam ni pun muannas. Benda ni semua dah Ustaz dah ajar kot. Okey. Jadi faham setakat ni muzakkar dan juga muannas. Baik. Selepas daripada kita belajar muzakkar dan juga muannas,
masuk pula qawaid bab yang kelima. Kita belajar tentang mufrad, musanna dan juga jamak. Jadi kat mana kita nak bahagikan tu? Okey, bawah isim ni lepas kita ada isim juga, lepas kita belajar muzakkar ada, muannas ada, isim juga dia ada mufrad, musanna dan yang ketiga kita panggil jamak. Nampak? Mufrad. Mufrad itu apa? Satu lah. Musanna tu apa? Dua. Jamak tu apa? Ramai. Kalau benda tu satu, kita panggil dia mufrad. Kalau benda tu dua, musanna. Kalau ramai ataupun banyak, kita panggil jamak. Baik. Jadi, yang ni kita boleh refer pada buku muka surat 25. Kalau seorangnya macam ni, mudarris. Tapi kalau nak jadikan dua, kita boleh tambah saja alif nun mudarrisa ni. Tambah saja alif nun mudarrisa ni. Jadi sama juga contoh yang Ustaz bagi tadi. Kalau kursiyun, satunya kursiyun, mufradnya kursiyun, duanya kursiyani. Tambah sahaja alif nun. Sama juga kalau perkataan itu muannas. Kalau perkataan itu muannas, asalnya mudarrisatun. Mudarrisatun. Kalau dua, kalau kita nak jadikan dia dua, kita tambah saja alif nun mudarrisatani. Okey. Apa bezanya? Ta ni jangan buang. Ta ni kekalkan tetapi tukarkan kepada ta maftuhah ni. Ta marbutah tukar kepada ta maftuhah. Tambahkan sahaja alif dan juga nun. Okey. Itu tekniknya. Okey. Kadang-kadang okey, jadi asalnya musanna yang nak jadikan dua ni alif nun. Okey, sometimes dia jadi juga ya nun. Contohnya daripada mudarrisani dia boleh jadi mudarrisaini. Kenapa dia jadi dalam bentuk mudarrisaini? Sebab dia berada di dalam ayat. Mudarrisaini hanya berlaku dalam bentuk ayat. Mudarrisani yang asal ni tadi, okey, dia berlaku dalam bentuk seorang-seorang dan juga berlaku dalam bentuk ayat. Jadi asalnya yang ni. Kalau Ustaz minta tukar kepada musanna, tambahkan alif dan nun. Jangan tukar ya nun ni. Ya nun ni kalau kita buat ayat, boleh jadi kadang-kadang dia jadi mudarrisaini. Faham Sama juga dengan kalau perkataan itu muannas. Okey, itu mufrad, musanna. Sekarang kita dah tahu apa itu mufrad. Satu, macam mana nak jadikan dua. Jadi tambahkan saja alif, nun. Okey, now kita nak pindah. Apa perkataan yang ketiga tadi? Perkataan yang ketiga tadi adalah jamak. Jamak. Jamak itu apa? Jamak maksud dia banyak. Banyak. Okey. Jamak dalam bahasa Arab juga terbahagi kepada tiga. Jadi kita tambah jawab. Kita tambah add. Okey. Add. Okey. Jadi jamak dalam bahasa Arab ni ada tiga lah Ustaz bagi kan. Tak dapat nak jadi tiga macam ni pula. Okey. Jadi jamak yang pertama, bahasa Arab ni, jamak yang pertama kita panggil jamak muzakkar salim. Jamak yang kedua kita panggil muannas salim. Dan jamak yang ketiga kita panggil taksir, jamak taksir. Baik. Mana kita nak refer jamak muzakkar salim ni? Jamak muzakkar salim kita boleh refer pada tajuk qawaid yang seterusnya. Okey. Pada tajuk yang keenam ni, bab yang keenam, cari qawaid bab yang keenam, mana qawaid bab yang keenam ni? Okey, jumpa. Okey, jamak itu dia cerita dia muzakkar salim, muannas salim dan juga jamak taksir. Baik. Okey. Jadi bila datang satu perkataan, bila kita nak pluralkan dia, kita nak jamakkan dia, so dalam bahasa Inggeris kita mungkin majoriti perkataan tambah saja s. Tapi ada juga perkataan-perkataan yang kita tak boleh main tambah s je kan. Macam apa itu Ustaz bagi contoh?
Ada yang boleh tambah S, ada yang tak boleh tambah S. Sebagai contohnya apa asalnya perkataan kaki apa, foot kan, foot. Kita tak boleh kata foods, tak boleh. Ada juga perkataan bahasa Inggeris yang kita kena fikir bukan foods tetapi feet, dia punya jamak dia kan. Okey, begitu juga dengan bahasa Arab, kita kena fikir dulu okey perkataan ni mana satu jamaknya. Okey okey, ada perkataan yang kita tambahkan sahaja waw nun di hujungnya, jadi dia di dalam kategori jamak muzakkar salim ni tadi. Jamak muzakkar salim kita tambahkan saja waw nun. Contoh perkataan dia mudarris, tambahkan saja waw nun, kita dah boleh jadikan dia jamak mudarrisun. Nampak? Okey. Apa lagi perkataan ni kamu pernah dengar un ni? Contohnya muallim. Muallim guru, muallimun. Apa lagi? Contohnya kamu pekerjaan banyaklah. Pekerjaan muhandis, contohnya muhandis. Apakah jamak bagi muhandis? Muhandis tu engineer. Jadi yang ada mim dekat depan macam mu tu banyaknya waw nun lah, muhandisun. Okey. Lepas tu jamak kalau perkataan itu muzakkar sahaja kita jadikan dia jamak muzakkar salim. Okey, kalau dia jamak muannas salim, kalau perkataan itu muannas, contohnya datang kepada kita, datang perkataan itu adalah mana nak bagi contoh ni. Contohnya perkataan itu muannas. Apa yang perkataan muannas yang kamu tahu? Okey, let's say datang satu perkataan muannas kepada kita. Ni apa ni? Talibah. Ya, besar kan? Talibah Perkataannya adalah talibah. Okey. Talibah ni kita tak boleh jadikan un tadi macam un muslimun. Itu untuk perkataan muzakkar sahaja. Tapi kalau perkataan itu adalah muannas, macam talibah ni tadi, jadi caranya tukarkan kepada jamak muannas salim. Yang pertama sekali, caranya kita buang ta ni, tambahkan saja alif ta. Jadi jadilah dia asalnya talibah. Okey, asalnya macam ni kan. Nak jadikan dia jamak banyak, buang ta ni dulu, tambah alif ta. Talibat. Nampak? Okey. Let's say kita buat contoh yang lain. Kalau perkataan itu muslimah, jadikan dia ramai muslimah ni. Jadikan dia jamak. Jadi sama juga muslimah. Buang ta marbutah tu dulu, tambah alif dan juga ta. Muslimat. Boleh faham? Yang tu yang kita panggil jamak muannas salim. Baik, itu jamak muannas salim Okey, settle jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim ni mana nak refer? Refer dalam buku yang ni muka surat bab 6 ni tadi, muka surat 30, jamak muzakkar salim macam mana, jamak muannas salim macam mana. Baik, now carry on. Ada satu lagi jamak. Apa dia? Jamak taksir. Mana nak refer jamak taksir? Buka dah tajuk kawaid yang seterusnya. Okay, jamak taksir yang seterusnya, bab yang seterusnya menceritakan tentang jamak taksir. Okey ni. Jamak taksir. Okey, jamak taksir. Jamak taksir tu macam tadilah saya bagi contoh tadi. Apa tadi? Food, plural dia adalah feed. Kan? Jadi itulah jamak taksir. Yang mana jamak tu kamu kena tahu dulu, baru kamu boleh pluralkan dia. Kan? Contoh goose, geese. Oh ya. Food, feed, goose, geese. Apa lagi? Tak ingat. Jadi ada beberapa. Cumanya bezanya jamak taksir ni,
dengan food dengan feed tu yang kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil irregular plural. Irregular plural dalam bahasa Inggeris tak banyak. Tak banyak. Banyaknya adalah regular plural sahaja. Yang tambah S tu, tambah ES, tambah S, itu yang banyak. Yang irregular ni tak banyak. Tapi dalam bahasa Arab, jamak taksir ni lagi banyak daripada yang macam tadi tu, yang senang, yang tambah waw nun, tambah alif ta. Yang tu tak apa banyak sangat. Tapi jamak taksir ni paling banyak. Okey. Jadi bila diberi satu perkataan, kita nak tukar kepada jamak dalam bahasa Arab, kita kena pernah dengar dululah. Bila kita pernah dengar baru kita tahu. Jadi cara dia adalah untuk tukarkan kepada jamak dalam bahasa Arab, kita kena tengok kamus dulu, kan? Contohnya apa jamak bagi kursi? Kan? Kursi ni jamak dia apa? Jadi first kali jangan tambah yang macam tadi dulu, waw nun dulu, tambah alif ta dulu, bukan. Caranya adalah kita kena buka kamus dulu. Kursi, kalau kamu buka dalam bahasa Arab, kamu buka, let's say kamu buka, kamu search, kamu type dia perkataan kursi tu kadang-kadang, kursi, kamu type dia dekat Google, alamak tak nampak. Okey ni, kamu type je perkataan kursi dekat Google tu, enter, alamak keluar gambar dulu pula kan, macam-macam pula. Alamak, tak boleh. Okey, pakai kamus yang Ustaz ajar. Ustaz ajar pakai kamus apa? Al-Ma'ani kan? Al-Ma'ani. Baik. Bila search Al-Ma'ani, cari yang Arab tu. Type lah kursi. Type kursi dekat sini. Dia akan keluar kursi. Okey, biasanya perkataan pertama, result pertama akan keluar tu kan, kursi. Kalau dia jumpa perkataan yang kita cari tu, mana pula hilang ni. Okey. Kalau dia jumpa perkataan yang kita nak tu, kursiyun, isim. Yang kita cari tu isim kan? Okey, betul lah ni. Jamak dia akan bagi dalam bullet yang pertama tu jamak. Jamaknya karasin ataupun karasiyu. Itu jamak dia. Jadi nak cari jamak dalam bahasa Arab, asasnya adalah buka kamus. Cumanya untuk peringkat kamu ni tak payahlah buka kamus kan. Okey. Untuk peringkat kamu ni, kamu lancar dulu beberapa perkataan dan juga jamaknya. Jadi pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 37 ni, di sini ada jenis-jenis ataupun perkataan-perkataan dan juga jamaknya. Apa mufrad dia? Apa jamaknya? Contohnya ismun, jamaknya asma. Walad, jamaknya aulad. Ini nama, yang pertama sekali ni ismun, nama asma. Walad, budak. Aulad, budak-budak. Ramailah maksudnya kan. Jismun, badan. Ajsam, badan-badan. Tilmis, murid. Talamis, murid-murid. Jadi ada 4 dah kita tahu. Dalam buku ni dah bagi tahu ada 4 yang kita boleh tahulah. Kalau tanya dalam exam pun patutnya boleh jawab lah. 4 ni kalau ditanya mesti tahu apa jamak dia. Baik, selain daripada tu dia bagi lagi jamak di sini. Dia bagi dalam bentuk latihan lah. Dia bagi kat sini amalun. Amalun jamaknya apa? Jadi kita pun sebenarnya mungkin pernah dengar pun. Yang dalam hidup ni kita mungkin pernah dengar. Amalun, ni kita pernah lancar hadis innamal a'mal kan, innamal a'mal. Jadi amal jamak dia adalah a'malun. Macam mana nak type a'mal? Ajar kat ni. Silap ni. Okey. A'mal cara menaibnya adalah Allah. A'mal. Okey, itu dia punya perkataan a'mal. Besarkan sikit. Okey ni, a'mal. Amalun jamak dia a'mal. Lagi? Apa dia? Funduk jamaknya fanadiq.
Ini jamak dia. Fanadiq. Bagi bawah. Fanadiq. Okey. Funduk. Fanadiq. Okey. Lepas tu yang ni dia bagi jamak taksir aqsam. Aqsam. Jadi apa dia punya mufrad? Jamaknya aqsam. Mufradnya adalah qismun. Qismun. Okey. Nak tahu makna? Carilah sendiri apa makna dia. Yang ni dia bagi tullab. Apa mufrad dia? Mufradnya adalah talib. Talib. Saya nampaknya talib. A'mal, amalan-amalan. Fanadik, hotel-hotel. Yang ni tadi dia bagi jamak kan? Jamaknya aqsam tadi. Qismun yang perkataan yang kita tulis tu adalah faculty. Talib, pelajar. Jamak dia tullab. Dalam buku ni tullab, pelajar-pelajar. Baik, seterusnya yang last adalah faslun. Mufradnya faslun. Apakah jamaknya? Faslun adalah kelas. Jamaknya adalah, ada dalam buku juga sebenarnya. Tak apa, Ustaz tulis je lah. Jamaknya adalah fusul. 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 Fusul adalah plural ataupun jamak bagi faslun. Kelas-kelas. Baik. Okey, jadi itu adalah ulang kaji kita berkenaan dengan apa? Ulang kaji ni? Qawaid. Berkenaan dengan al-qawaid. Jadi wallahu taala alam, kita sambung balik tajuk yang seterusnya di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.